Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita menyambung lagi sirah para rasul. Kita menggunakan kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Malam ni kita masuk kepada kisah Nabi Allah Hud alaihi salam, surat 118. Kita dah selesai membicarakan tentang kisah Nabi Allah Nuh, yang satu cerita yang panjang. Malam ni kita nak masuk kepada kisah satu orang Nabi nama Nabi Hud, yang salah seorang daripada Nabi-Nabi Arab. Nabi Arab ada beberapa orang. Hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari ketika mana dia tanya Nabi berapa orang Nabi yang Arab, maka Nabi sebut antara Nabi-Nabi yang Arab termasuklah Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, satu lagi Nabi Allah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, maka kisah Nabi Allah ni menarik. Menarik, semua menarik lah. Tapi malam ni saya cuba nak buat bagi dalam malam ni juga kita selesai kisah Nabi Allah Hud. Sebab nanti kita akan sampai perbincangan tentang kisah Nabi Allah Saleh dengan kaum Madian yang rentetan lebih kurang, cuma hukuman terhadap kaum tu berbeza-beza, insyaAllah. Baik. Nabi Hud alaihissalam, dia adalah Hud bin Saleh bin Irfashaz bin Sam bin Nuh. Ada yang mengatakan bahawa Hud ialah Amir bin Saleh bin Irfashaz bin Sam bin Nuh. Baik. So kita dah jelas sebelum ini, kita dah bicara sebelum ini dalam kisah Nabi Allah Nuh. Anak Nabi Nuh ada Sam, Ham, Yafis dengan Kan'an. Dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, yang dia tak mau naik kapal. Daripada Sam, Ham, Yafis. Daripada Yafis mai daripada keturunan Indochina, Tibet, Asia semua ni. Daripada Ham datang keturunan kulit hitam. Daripada Sam disebut yang kita dah bincang sebelum ini, datang dua keturunan iaitu Arab dan Israel. Maka Nabi Hud jelas keturunan Arab. Itu betul kita baca nama dia Hud bin Saleh bin Irfashaz bin Sam bin Nuh. Maka dia salah seorang daripada either Israel ataupun Arab. Tapi dah jelas secara sirah Nabi Hud ini keturunan Arab. Salah ada guna nama anak nama Hud? Tak salah, boleh Hud. Cuma orang jarang buh kan. Tapi sekarang ni dah orang dah start buh lah nama anak macam Lut, macam Hud. Bagi saya satu benda yang baik bagi saya, ada pro and con lah. Ada orang kata mungkin maknanya membawa masuk sekian-sekian kan. Tapi kita faham sebagai orang Islam, niat saya buh ni bukan nak menjurus kepada makna, saya menjurus kepada nama Nabi tu, no? Macam orang pun nama anak ada Israel. Tapi ada orang pun tak tahulah, saya tak nak jumpa lagi lah. Tapi Israel itu secara terminologi dia maknanya Israel, hamba Allah. Sama lah macam pun nama Abdullah. Cuma kadang-kadang bagi saya, kalau nak mengelak fitnah tak payah buat lah. Takut esok bila anak tu besar, orang akan maki dia pula kan? Walaupun makna dia sedar, walaupun makna dia Abdullah, tapi konteks itu berbeza mengikut zaman. Macamlah tuan-tuan ucapan Merry Christmas, isu orang bincang kan? Adakah dengan mengucapkan Merry Christmas itu kita telah memuliakan ataupun meraihkan agama Kristian? Sebab Christmas ini Merry, Christmas ni menceritakan tentang perayaan keagamaan, tentang Ibu Mary itu, tentang Christ. Walaupun 25 Disember itu bukan kelahiran Christ, tapi kelahiran orang lain bincang lah. Tapi bila orang Islam sekadar sekali lalu mengucapkan Merry Christmas, adakah dia telah mengiktiraf agama itu? Benda itu dibincang oleh para ulama kontemporari. Ada yang mengatakan sekarang ini tak seperti pemahaman dulu dah. Illah itu dah berbeza. Illah ni kita dah faham dah, punca hukum. Ya, dalam istilah fiqh ni illah ni punca hukum. Yang menyebabkan berlakunya hukum, apa illah dia? Maka orang dah bincang dah. Adakah konteks menyebut Merry Christmas hari ini kepada member-member kita sama dengan orang dalam zaman dahulu yang menyebut Merry Christmas dan mengucapkan perayaan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Sama ada konteks dia. Adakah dengan kita jumpa office mate kita orang Kristian, kita nak balik raja, Christmas, Merry Christmas, terus kita jadi kafir? Orang dah bincang pasal nak apa, dalam usaha untuk nak beritahu orang Islam tak begitu keras dalam dalam pendapat, sehingga menyebabkan golongan liberal ini makin jauh dengan Islam. Itu cerita dia.
Tadi baru saya balik sekolah, saya tengok satu forum dialog antara golongan Sisters of Islam dengan beberapa asatizah saja, Sulu Dayan, dengar persoalan yang diutarakan oleh geng-geng Sisters of Islam yang saya sebut nama tak apalah, memang utarakan sungguh persoalan hak asasi. Kan dia berkata, kenapa kami orang tak boleh berkhaluat dalam ni, kena banyaklah benda yang hak asasi. Dia juga mempersoalkan Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Tapi ada satu jawapan pada seorang asatizah ni, dia jawab menarik juga bagi saya, satu poin yang menarik. Dia kata, kita selalu membicarakan tentang hak asasi manusia, tetapi kita jarang membicarakan tentang hak asasi masyarakat. Kalau kita katakan hak asasi manusia untuk berdua-duaan, lelaki dan perempuan dalam hotel, hak asasi dia, privasi dia. Tetapi kalau kita biarkan, dia kata, bagaimana dengan masyarakat itu? Kalau dibiarkan tanpa ada usaha langsung, maka akan runtuh masyarakat itu. Orang akan bebas, tuan-tuan. Pasal budaya sekarang tak sama macam dulu, ya. Maka perlu ada satu term, iaitu hak asasi masyarakat. In order untuk nak jaga kemasyarakatan ini daripada runtuh institusi dia. Tetapi kok mana pun menurut asatizah ni, dia pun setujulah SOP di dalam mencegah maksiat perlu kena perkemas balik. Apa cerita kalau nak pergi cegah maksiat sambil bawa orang tawar, itu nak kena perkemas. Itu saya pun setujulah, saya sangat setujulah. Maknanya kita setuju kena ada juga serbuan dan sebagainya, tetapi SOP itu kena jaga. Bahkan ada ulama, tuan-tuan, saya tak tahu siapa, tapi saya nukilkan daripada ceramah Ustaz Fawaz Fazil. Dia sebut ada satu kajian yang Arab, ulama kontemporer menyebut dalam istilah fiqh, dalam ilmu fiqh, bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ada kaul yang mengatakan kalau kita tangkap orang berzina yang dia bila kita tangkap tu tak ada siapa ni, kita dengan pasangan ni saja, ni saksi, kemudian pasangan ni memang orang baik, orang yang soleh, tetapi dia kalah juga dengan nafsu dia terberzina macam mana. Tapi maknanya bila kita tangkap, kita nampak sial, dan kita nampak sungguh keikhlasan dia tu, maka makruh untuk kita bawa itu pergi ke mahkamah. Bukan, saya bukan promote buat macam tu lah. Cuma saya nak beritahu ada kaul dah macam tu berdasarkan hadis Ma'is. Yang Ma'is dia berjumpa Nabi, dia beritahu dia berzina, maka Nabi kata pipi dengan layanan dia tidak mau layan kan. Akhirnya dia nak juga dan sebagainya. Tetapi bermaksud nak beritahu Islam ni bukan datang menghukum ya. Islam datang to nurture, to educate. Bukan saya nak kata orang yang berzina ni jangan direport. No, maksud saya nak beritahu Islam ini orang jangan nampak dia hukum je. Ramai lagi banyak lagi pintu-pintu lain dalam Islam. Banyak lagi ulama yang membincangkan dalam konteks nak mendidik, nak beri kasih sayang, nak menuntut rakyat. Ramai lagi. Tapi orang-orang yang macam liberal, macam Siti Kasih, macam sistem Islam ni tak jumpa orang yang macam ni. Mereka anggap Islam ni hukum yang ada mereka. No. Ramai lagi asatizah ulama yang membincangkan tentang kasih sayang dan sebagainya. Ramai. Pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu menutup keaiban. Sebab kita bincang tentang apa? Kalaulah jadi ketua contoh, ini dalam realiti, budak tu tak sengaja, ataupun budak muda umur 20, 19, budak baik, budak sembahyang, tapi tewas juga, strike sekali, kena suruh. Maka dia mengaji universiti contoh. Masa dengan rekod yang kita ambil itu, kita telefon mak ayah dia. Mak ayah dia di kampung, akan sakit jantung, mati ke. Telefon universiti dia akan kena buang daripada universiti. Maka budak yang patutnya nanti ke depan akan jadi elok, akhirnya dengan masa depan yang rosak, dia rosak pun. Bukan saya sokong, bukan saya tolak. Cuma saya nak bagi tahu ada dah ulama yang membincangkan sampai tahap tu. Tu poin saya takut orang misquote. Maknanya dah ada dah sebahagian kaul ulama yang dia nak kata hampa jangan tuduh orang-orang Islam yang dia hukum dia tak fikir kesudahan. Ada sahaja ulama yang still fikir, still ambil uslub, kaedah ataupun ambil manhaj untuk memahami. Kadang-kadang orang itu dia terjerumus ke dalam kejahatan itu ada beberapa sebab dan faktor. Dia pun dah bincang dah tuan-tuan. Menarik perbahasan ini. Dan bagi saya dalam tahun 2020 zaman kita terbang, perbincangan kita di kuliah dan di ceramah ataupun di masjid dan surau dah perlu dah pergi sampai tahap ni. Nak buka pintu, ruang-ruang untuk kita bincang bahawasanya bagi faham orang Islam faham yang agama kita ni bukan bersifat menghukum semata-mata, tapi bersifat akademik, bersifat perbincangan, bersifat pemahaman. Saya rasa saya dah sebut dah sebelum-sebelum ni kaedah bagaimana ulama-ulama mazhab berbeza pendapat dalam menentukan bab-bab dalil depa ni kan. Tentang kita dah bincang dulu tentang hukum
sembelih binatang sembelihan di musim haji kan. Ada pendapat ulama mengatakan kena sembelih di Mekah saja. Ada kata sembelih di Mekah ya, tetapi daging itu tak boleh bagi ada kata ulama kata sembelih itu daging dia tu bagi orang Mekah saja. Ada ulama kata no, daging itu kena bagi, boleh juga bagi dekat orang luar Mekah. Kenapa pendapat ini berbeza? Rupanya akhirnya rahmat itu datang kepada kita balik. Jadi pintu-pintu inilah yang kita nak kena buka dan teroka hari ini. Tuan-tuan tengok cerita Mesaya. Tuan-tuan tak tengok kot, tapi cerita tu viral dekat Facebook kan. Terlalu ramai budak-budak muda dia mesej saya dan email, "Ustaz, tolong hurai cerita Mesaya ni." Hurai saya bukan pandai pun, cuma mula saya tak mau layan. Dah lama sangat saya tak mau layan, tapi bila saya fikir kalau saya biar takut jadi ikut lain. Masa cerita tu nampak sakan juga. Cerita tu orang putih buat. Tajuk dia Mesaya tu kan. Tentang satu budak orang lelaki yang mai secara tiba-tiba, kemudian dia ada pengaruh yang besar dalam dunia, yang dia pimpin gerakan, sam gerakan. Tajuk tu Mesaya. Dan dalam filem tu orang gelar dia Al-Masih. Jadi bila orang-orang agama, so-called orang agama duduk dalam zon eksklusif, tak buka ruang untuk memahami kehendak nadi anak muda ini, maka saya takut nanti dia akan fall kepada benda yang lain. Sebab filem tu dia sangat tricky, dia punya mesej dia. Saya bukan cerita nak beritahu so tuan-tuan tengok, tak tengok alhamdulillah. Tapi kalau orang tengok, tuan-tuan, filem tu dia mesej dia sangat halus. Satu budak muda yang dia mai tiba-tiba, yang peringkat awal dia pakai dia tak ada keturunan, CIA kaji dia. Siapa dia ni? IC tak ada, muka tak ada match dengan siapa-siapa, keluarga tak ada apa, tak ada. Tapi dia boleh cakap Arab. Dia quote ayat Quran. Kemudian dia boleh cakap Hebrew. Lepas tu orang gelar dia Al-Masih. Kempen yang mudah kan? Kempen dia kata buang senjata, kedamaian. Tapi dalam kempen dia tu secara halus dia tusukkan dia punya mesej dia. Macam dia kata orang yang selamat adalah orang yang bukan Islam, bukan Kristian, bukan siapa, tapi orang yang ikut dia dengan ayah dia. Nampak? Dia buka pintu liberal. Orang yang tidak ada basic agama yang kuat, bila tengok filem ni dan filem-filem yang lain yang orang barat buat, dia akan kata kalau macam tu tak apalah, aku tak semayang pun tak apa, tak mencuri, aku tak semayang, tak puasa tak apa, tapi aku tak mencuri, aku tak buat jahat, aku orang baik, aku cuma tak buat amalannya. Ya. Pemahaman ini dulu dah berlaku dah. Lepas tu ulama dah settlekan dah, tapi sekarang dia main balik. Alah, walaupun dia tak pakai tudung tapi hati dia baik. Tak dinafikan, memang ramai yang tak pakai tudung hati baik. Tetapi itu bukan alasannya untuk aku dah tak pakai tudung, aku dah baik, aku tak pakai tudung dah. Bukan. Tak dinafikan, memang yang free hair kadang-kadang ada yang baik. Tetapi baik bukan alasan untuk tidak buat amalan. Ya, untuk tidak tutup aurat. Perbincangan pada tahap itu dah kena pergi dah. Tadi saya akan bincang lagi yang berkait dengan kisah Nabi Allah Hud ini. Baik. Hud berasal daripada kabilah yang bernama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Maknanya kaum Ad itu, kaum itu ambil sebenarnya nama kabilah. Mereka itu adalah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir yang terletak di antara Amman dan Hadramaut. Di mana sekarang? Yaman. Sebab tu orang pergi mengaji dengan Habib Umar di Darul Mustafa. Mereka ada modul mereka yang mereka pergi di makam Nabi Allah Hud. Ada. Ya? Baik. Sedangkan di lembah mereka bernama Al-Muwais. Kenapa datang nama Al-Muwais ni? Ulama tahu mana? Ada satu hadis nanti Nabi melewati kawasan Al-Muwais. Baik. Kemudian dia bermain ayat. Ibn Katsir bermain ayat. Apakah anda, ayat Quran, apakah anda tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad? Ya? Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang Iramazatil Imad tu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang bangunan setinggi itu orang lain tak pernah buat lagi. Dan tak buat dah. Maknanya hari ini kita berbangga dengan bangunan-bangunan kita yang tinggi, yang hebat-hebat ini, kita kalah dengan kaum Ad. Siapa yang memperjelaskan yang ni? Allah Ta'ala dalam Quran. Orang tak buat tempat lain. Kalaulah mungkin kita tinggi lagi, tetapi keunikan mega structure itu lagi hebat. Dengan zaman itu tidak ada crane, piling dan sebagainya, tapi mereka boleh buat binaan bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ya? Sebab tu kita akan jumpa dalam Quran nanti kisah Fir'aun bagi tahu dekat Haman, suruh buatkan satu bangunan untuk dia
sampai ke puncak langit. Dia nak naik tangga, dia nak tengok di mana Tuhan Musa. Setengah kitab sejarah meriwayatkan Haman buat sanggup. Firaun naik dan dia turun berdarah. Dia kata dia dah panah Tuhan Musa. Sedangkan dia pergi ambil darah burung. Dia burung kan. Tapi bermaksud apa? Kita akan sampai cerita tu nanti kisah Nabi Allah Musa. Tapi poin saya adalah pembinaan bangunan itu biasa dalam zaman tamadun dulu. Itu cerita dia. Bukan benda yang janggal. Kita dah bayang dulu-dulu ni orang susah-susah, orang tamadun dulu ni tamadun tak ada, hidup nauman dalam gua tak ada. Depa lebih daripada kita. Hari ini kita buat rumah atas bukit. Tetapi kaum Ad dan kaum Samud, mereka itu bukit itu jadikan rumah. Betul-betul tu. Bukit itu dia lubangkan di sana sini, rongga-ronggakan, bukit itu akhirnya jadi rumah. So siapa yang minta malu, kita ataupun depa? Ini hebat teknologinya. Okey, Ad dimasukkan itu penduduk Iran. Mereka inilah yang disebut sebagai kaum Ad yang pertama, sedangkan kaum Ad yang kedua adalah bangsa yang lahir daripada zaman-zaman akhir sebagaimana akan dijelaskan. Ad ini ada dua, tapi itu satu perbincangan teknikal lah. Okey, sebab bangsa Arab ni dia bangsa Arab yang awal, bangsa Arab klasik. Dia ada, nanti kita akan bincang Arab Aribah, Arab Musta'ribah. Nanti dia akan bermain. Ada kalau ada, tengok nanti. Baik. Okey. Adapun kaum Ad yang pertama adalah mereka yang disebutkan Allah Taala dalam Quran, iaitu ayat tadi tu. Okey. Maksudnya seperti kabilah, namun dikatakan tidak ada kabilah seperti kaum Ad. Yang sahih adalah kaum Ad yang pertama sebagaimana dijelaskan dalam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Baik. Orang yang beranggapan bahawa Iram adalah sebuah kota yang mengelilingi bumi. Nah, abang kata betapa besarnya Iram itu, bagaimana sampai tahap Quran sebut allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Tuhan tak pernah buat bangsa lain dan bangsa yang mampu buat kota lain seperti mana bangsa lain boleh buat. Sampai Quran bagi authorize yang macam tu, endorse yang macam tu. Setengah ulama berpendapat sebab apa? Sebab kota yang dibuat oleh kaum Ad ini, kota dia mengelilingi bumi tu kan. Betul tu. Kita tuan-tuan tengok dekat Qatar, dekat Abu Dhabi semua tu kan, mereka boleh buat tambak laut, kemudian boleh buat hotel, boleh buat macam-macam. Kita rasa macam tak logik lah kan. Saya tengok satu dokumentari dekat Qatar, ada mall shopping complex yang kena masuk dengan kereta sebab terlalu besar. Saya dah tahu lah di mana. Di mana nama apa, tapi Qatar lah. Terlalu besar. Maknanya nak pergi antara kedai ke kedai tu dengan kereta. Dulu di Malaysia ada The Mines ni Seri Kembangan kan, yang dalam dia ada kapal boat tu. Yang tu saya bawa tak ada orang kan. Dulu masa pergi KL mengaji, ujung-ujung bis tu nak rasa naik boat dalam shopping complex. Tapi sekarang mereka buat dalam shopping complex tu boleh naik kereta. Antara pergi kedai ke kedai tu naik kereta. Macam lawak buat dah kan. Daripada kedai ni nak pergi kedai kata lah, kita duduk kedai barang-barang dapur katakan, nak pergi butik di Batu, start kereta pergi, tapi still dalam mall. Memang dahsyat. Teknologi pembinaan mereka memang begitu jauh tinggalkan kita lah kan. Mereka ada di lobi mall tu ada air pancut. Dia akan pancut sampai tingkat 4 ke tingkat 6 saya ingat. Tapi dia akan straight, dia akan jatuh balik tanpa kecil tepi-tepi tu. Oh dahsyat. Itu manusia punya teknologi tu. Tapi tak boleh kalah ke teknologi Allah. Dan teraturnya hebat pun, kota Iran keliling bumi. Suatu ketika terletak di Syam. Yang menarik, tengok kota Iran ni bukan dia duduk dia mengelilingi bumi, tetapi dia itu orang kata bahasa Melayu kata dia commute, dia bergerak. Suatu ketika dia, kota Iran ni duduk di Syam, pada satu ketika yang lain dia akan duduk di Yaman, dan kadang-kadang kota Iran ini akan berada di negeri yang lain. Maka anggapan yang demikian itu merupakan pendapat yang tidak berdasar dan tidak memiliki dalil yang boleh dipertanggungjawabkan. Tapi Ibnu Katsir lapis. Dia kata apa? Walau bagaimanapun ulama-ulama sirah yang kata kota Iran ni berubah-ubah di mana halal. Sebab apa dia berkata macam tu? Sebab berdasarkan ayat itu, Al-Quran tu, surah Al-Fajr yang kata Iran ni tempat lain tak ada dah. Zaman lain takkan ada dah sehebat kota Iran ni. Tetapi Ibnu Katsir tuan-tuan kena faham manhaj dia. Kita dah bincang tentang Ibnu Katsir ni sampai kisah Nabi Hud dah. Kalau kita perhati balik Ibnu Katsir ni, Ibnu Katsir seorang ulama yang berhati-hati.
So bila datang claim yang nampak macam hyperbola, dia akan lapik, dia kata walau dia akan cerita, dia kata okey orang kata macam ni. Dan lepas tu ayatlah dia akan kata walau bagaimanapun claim ini, statement ini memerlukan dalil yang lain, memerlukan pembuktian yang lain. Itu Ibn Katsir. Bagi saya dia satu orang tokoh ulama yang hebat. Dia tidak jumud, dia tak menolak benda-benda ni yang cerita-cerita hyperbola ni, tetapi dia tak membuka seluas-luasnya. Okay? Dia still letak satu cross, satu line yang benda ni boleh jadi ya, tetapi perlu dalil, perlu bukti. Saya suka macam tu. Saya suka manhaj yang macam tu. Bukan orang yang main dia kata, oh cerita ni merepek semua, mana boleh jadi ni. Dia tolak tu Satu geng lagi, cerita apa pun yang main, dia akan terima telah dan dia akan cerita ke orang. Mainlah cerita tak logik macam mana pun. Kata ni cerita dia dalam kitab Quran. Dalam sorry bukan Quran memang betul ya. Dan ni cerita dia dalam kitab sirah, takkan salah. Kan? Maka dia akan cerita. Tapi Ibn Katsir saya tengok dia Imam Ibn Katsir ni dia akan duduk di tengah-tengah. Dia terima, tetapi dia kata yang ni kena dalil, yang ni kena bukti. Kita akan tengok nanti manhaj Ibn Katsir towards the end sampai kitab nanti ni kita akan tengok, oh macam ni rupanya Ibn Katsir punya style. Banyak tuan-tuan, saya baru ni saya ceramah tajuk Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Antara kitab yang saya rujuk Ibn Katsir lah. Ada dua kitab yang lain macam Ibn Asakir, kemudian Tariq Tabari, Tariq Dimash ni Ibn Asakir. Ibn Katsir dia punya style dalam Bidayah wa Nihayah, dia cerita baik, dia cerita buruk. Setengah kitab sirah, bila dia sokong Hajjaj, dia akan cerita Hajjaj ni baik ya, sebab Hajjaj ni ada kebaikan. Ada juga bukan tak ada, dia ada riwayat hadis, tapi setengah ulama tolak riwayat dia pasal dia ni bukan syiah. Kemudian dia juga ada sumbangan yang macam dia buat duit logam, kemudian dia membuka empat Islam sangat luas, kemudian dia menghormati ilmuwan walaupun ada yang dibunuh, tetapi ada setengah yang dihormat macam Sa'id bin Musayyab, kemudian Abdullah bin Umar. Ada dua tiga orang tokoh yang dihormat dan dia sangat patuh dengan pemerintah dia, Abdul Malik bin Marwan. Dan ada sisi jahat dia, memang sangat jahat dia, dia bunuh beberapa ramai tabi'in, dia bunuh sahabat. Ada kitab sirah yang dia cerita yang baik ya, ada kitab sirah yang dia cerita yang buruk ya. Tetapi Ibn Katsir dia cerita dua-dua, kemudian dia letakkan dalil dan SOP penilaian dia tu, manhaj dia tu. Maka dia nak kita lihat sendirilah siapa dia ni, baik ke jahat. Maka dia, bagi saya, dia betul-betul membuka minda kita. Bila kita baca, dia buka minda kita. Baik, saya sambung. Maka kisah yang diram tadi itu betul ke kota itu gerak-gerak? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin memerlukan kepada penemuan-penemuan dapatan yang baru. Baik. Okey, saya sambung. Di dalam kitab Sahih Ibn Hibban disebutkan sebuah hadis yang panjang mengenai kisah para nabi dan rasul dari Abu Zar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ini saya kata tadi tu, hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi sebut di antara terdapat 4 nabi pada masa Arab, iaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Mu'ini, iaitu Rasulullah SAW. Okay. Dikatakan bahawa Hud ialah orang yang pertama kali berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Wahab bin Munabih berpendapat bahawa ayah Hud lah yang pertama kali berbahasa dengan bahasa Arab. Okay. Ada pula yang berpendapat bahawa orang yang pertama kali bercakap dalam bahasa Arab ialah Nuh. Ya. Yang lain menyatakan bahawa Adam adalah orang pertama kali yang bercakap dalam bahasa Arab. Ya. Bangsa Arab yang hidup sebelum Ismail disebut sebagai Arab Aribah, yang terdiri daripada kabilah yang cukup ramai, Ad, Samud, Jurhum, Sasim, Judais, Amim, Madian dan sebagainya. Banyak ada begini. Kemudian Arab Musta'ribah yang saya kata tadi tu, atau Musta'rabah dalam ni, adalah generasi selepas Nabi Ismail. Panjang cerita ni, cuma nak bagi tahu ada setengah kata Nabi Hud adalah orang pertama yang cakap dalam bahasa Arab sebab dia jelas bangsa Arab. Ada yang kata Nabi Nuh, ada yang kata Nabi Adam. Tapi macam mana boleh ada pendapat ulama yang kata Nabi Hud yang cakap Arab pertama? Sebab hadis tu, hadis Nabi Abu Zar tadi tu, dia kata Nabi yang bahasa Arab ialah Hud, Saleh, Syuaib dan aku, Rasulullah. Maka ulama-ulama buat kesimpulan daripada hadis ni, maka antara 4 orang Nabi ni yang ikut senioriti yang pertamanya Nabi Hud, maka dia lah pertama cakap Arab.
Itu kita nak faham bagaimana ulama bawa keluar pendapatnya daripada hadis. Tetapi ada juga ulama yang kata, no, yang cakap Arab pertama adalah Nabi Adam, sebab hadis tentang bahasa di syurga adalah bahasa Arab. Maka Nabi Adam dicipta dalam syurga, maka dia pertama cakap Arab. Maka bila kita faham bagaimana terbentuknya manhaj ulama dalam mengambil dalam ekstrak pendapat mereka keluar daripada dalil ini, maka kita poin dia, kita takkan gaduh. Itu poin saya. Kita tidak akan bergaduh dalam peristiwa mihnah khalqil Quran, fi khalqil Quran yang berlaku zaman Imam Ahmad. Berapa ramai para imam dibunuh kerana masa itu kerajaan menganut pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah jadi pemahaman rasmi masa itu, zaman Khalifah Ma'mun. Maka antara yang diseksa adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang bila di mana dia masuk penjara, dia teriak gelak. Bukan dia teriak takut, dia teriak sebab dia tak nampak matahari. Bukan sebab tak nampak matahari saja, sebab dia tak nampak kiblat. Pasal dia teriak, pasal dia takut nak sembahyang kat mana ni. Sampai tahu-tahu tu. Ya. Bukan teriak sebab gelap atau hangat, tapi sebab dia nak sembahyang. Sahabat dia Yahya bin Ma'in terlepas pasal ada trik yang dia buat. Yang kita akan sampai lah. Tapi nak bagi tahu orang-orang yang sefahaman macam Imam Ahmad ni ditekan oleh kerajaan, sebab masa tu Mu'tazilah mendominasi kerajaan. Zaman Khalifah Mu'tadil selepas Ma'mun, Mu'tazilah dijatuhkan, maka golongan hadis ini dinaik, golongan Imam Ahmad and the gang. Maka bila mereka naik, mereka mengalami satu perasaan yang excited baru lepas naik, sebab dia tekan 12 tahun. Maka mereka mula menyerang golongan Mu'tazilah ini. Menurut ahli hadis, geng Imam Ahmad ini, yang mereka serang itu Mu'tazilah, mereka gelar pada zaman mereka itu ahlul bidah. Maknanya ahli hadis ini, bila mereka kata ahlul bidah, mereka kata kat siapa? Mereka kata kat Mu'tazilah. Okay. Tapi hari ini bila kita mai tahun 2019-2020, kita tak faham sirah itu, kita ingat mereka kata dekat Asy'ariyah. Ya, mereka kata kat kita orang bidah. Tidak. Imam Ahmad kata dekat Mu'tazilah, bukan kata dekat Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah adalah wira yang mengalahkan Mu'tazilah. Perjuangan Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau lah yang jadi hero, yang menjaya membuatkan Mu'tazilah akhirnya mati, tumbang. Maka mana mungkin geng ini kata kat geng ni? Sebenarnya geng kedua-dua geng ini bersatu kata kat ni. Tapi hari ni kita pula dilihat yang bergaduh. Sebab kita ambil kisah, kita tak ambil konteks dia, maka kita akan jadi salah faham. Dan teman tengok sebab hari ni sekarang jadi orang bergaduh. Kalau kita faham konsep asal, teks asal, konteks asal, kita tak bergaduh, insya-Allah. Tu poin saya tak mau bagi bergaduh kan. Pasal kiblat yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kan? Kenapa perlu kita bergaduh? Kadang-kadang sedih kita bergaduh benda-benda yang remeh-remeh kena tahap. Orang putih dah bincang benda-benda tentang luar negara, luar bumi apa semua dah, tapi kita masih lagi berbincang dalam satu dua benda yang tak selesai. Setiap kali bulan puasa bergaduh, setiap kali nisfu Syaban bergaduh, tak selesai. Baik. Okey, dan bahasa Arab ni tuan-tuan, bahasa Arab ni sangat luas. Siapa yang paling alim bahasa Arab? Orang yang paling alim bahasa Arab, tak boleh tak bukan ialah Rasulullah SAW. Nabi lah satu manusia yang nombor satu paling alim bahasa Arab. Sebab kadang-kadang ada statement-statement Nabi, perkataan Nabi yang Nabi ucapkan dia jadi gharib, ya? Sebab sahabat tak berapa clear apa maknanya. Padahal perkataan Arab, tapi mana betapa luas. Ada satu hadis, tuan-tuan pun tahu hari ni, idza kana al-ma' qullatain la yahmilu khabas. Bila air itu telah sampai 20, maka dia tidak menanggung khabas. Maka sahabat tak faham apa makna khabas itu. Jadi bukan sahabat, para ulama tak faham yang datang kemudian apa makna khabas. Rupanya adalah hadis yang lain dalam riwayat Abu Dawud, ayat yang lebih kurang, idza kana al-ma' qullatain, bila air mencapai 20, innahu la yanjis, sesungguhnya dia tidak najis. Maka orang faham, oh khabas ni maknanya najis. Maknanya perkataan-perkataan yang Nabi guna tu ada certain words yang kita tak faham, bukan bermaksud Nabi mereka. Memang perkataan Arab, cuma begitu luasnya kosakata Rasulullah, alim dan bijaknya Nabi, ya? Sampai ada perkataan yang kita tak tahu. Tapi itulah perkataan Arab yang sangat luas. Bahasa Melayu
perkataan Melayu yang ambil pada bahasa Arab belasan ribu kan. Itu saya kata tadi. Jadi saya masuk kelas kata 5, saya kata karangan kata 5 bahasa Arab. Kita kena karang 150 perkataan. Budak-budak tak boleh karang dah. Jadi pening, susah hati kita. Sabuk nak karang 150 perkataan karangan bahasa Arab. Saya kata perkataan Melayu yang ambil pada Arab ada dekat belah-belah ribu. Ada kata 20,000 saya tak ingat. Tapi lebih daripada 10,000. Maka dalam 12,000 tu takkan tak boleh ambil 300, 100 perkataan jadikan karangan kita. Ambil Melayu semua pun boleh kan. Nah, maknanya boleh, cuma kita tak dibuka dan tak terdedah. Baik, saya nak sambung muka surat. Sebab sekali kita nak fitrah kepada hukuman yang menimpa kaum Ad ini, menarik hukuman tu. Okey. Baik. Nanti dia umat ayat. Tak saja. Kaum Ad ini mereka tak mau terima Nabi Hud sebab bagi mereka Nabi Hud ni manusia. Tu cerita dia. Kaum Ad ini dalam Quran kita baca ayat wa iza batashtum jabbarin kan. Itu cerita pasal kaum Ad lah. Kaum manusia dia ada kelebihan. Ada orang dia ada kekuatan ekonomi, dia kaya. Ada orang yang lain dia tak kaya tapi dia ada kekuatan fizikal. Ada orang dia ada kekuatan mental, dia kuat, tak koyak. Kaum Ad dia ada semua itu dalam satu package. Dia kaya, dia bijak, mental dia kuat, fizikal dia kuat. Sebab itu menjadikan dia terlalu belabak kaum Ad ini. Dia tak tunduk kepada siapa-siapa. Maka bila datang Nabi Allah Hud bagi tahu kat kaum Ad sembah Allah, maka dia mula tanya kaum Ad mula tanya Nabi Hud. Dia kata apa? Adakah yang lagi kuat? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lagi kuat daripada kami? Dia paling terkejut. Ini bangsa yang tak pernah keluar. Dia duduk di kampung dia aja. Dia rasa dia kuat, dia rasa dia kuat, dia besar. Ya, sebab tu kita kena keluar mengembara baru kita tahu betapa lemah dan bodohnya kita ini. Tapi bangsa kaum Ad ini dia sangka dia lah kemas sekali. Dia lupa di sana ada Allah yang lagi perkasa, lagi esa, lagi agung. Maka bila Nabi Hud datang memperingatkan mereka tentang Allah, dia berkata, ada kau yang lebih kuat daripada kami? Bomai. Dia bercakap Allah. Dan bila Nabi Hud berdakwah lagi, maka mereka kata mereka tak boleh terima sebab Nabi Hud ini bukanlah Nabi. Nabi Hud ini dia adalah manusia. Mereka tak mahu. Mereka nak yang mai itu mesti Nabi. Mesti malaikat. Mesti bukan dalam bentuk kita. Ya. Saya jumpa tadi ayat tu. Kita takkan lalu satu. Mereka tak boleh terima sebab bagi mereka awak ini sama macam kami. Ya. So macam apa hak awak untuk nak memperingatkan kami? Awak bersama. Nanti kita akan lalu ayat tu. Ya. Baik. Baik. Tuan-tuan, nanti kita akan lalu kot. Ya. Cuma nak ceritanya, kaum Ad memang bagi dia kami tak respect. Bila datang seorang Nabi yang dalam kalangan kami sendiri manusia. So siapa awak? Nabi mesti malaikat. Manusia tak boleh jadi Nabi. So bila Nabi Hud main, Nabi Hud juga makan, Nabi Hud juga minum, berkahwin, berkeluarga dan sebagainya. Ada masa sakit, ada masa sihat. Maka dia berkata ini bukan Nabi. Kalau awak betul-betul Nabi, utusan Allah yang sebenar, awak mesti datang dalam package yang boleh terbang, yang angel, yang begitu. Dia penuhnya tu. Tetapi psikologi ini Allah Ta'ala buat, faham tak? Kalau Allah Ta'ala buat Nabi itu adalah malaikat, maka dia pun akan kata pula, alah, tak apalah dia malaikat. Kalau cuba jadi manusia, tengok asal macam mana, akan kata macam tu pula. Sebab itulah Allah Ta'ala dah faham dah. Golongan yang menolak agama ini, golongan yang menolak Allah ni, dia ni hanya suka memberi alasan. Itu saja poin dia. Ada satu kitab karangan Dr. Taufik Hakim di Mesir, kitab lama ni tuan-tuan. Tajuk dia Himari Qalali. Himar aku. Himar ni keldai lah. Kedai aku bercakap dengan aku. Keldai aku berdialog dengan aku. Dr. Taufik Hakim. Dan novel satira, tapi satira. Dia nak pali manusia. Tapi menarik. Tak silap saya ada translation Indonesia. Tolong cari. Keldai aku bercakap denganku.
Di online pun ada saya rasa. Tapi cerita tu menarik sebab kedai satu hari kedai ni kan menentang yang orang ternak yang bagi makan per ribu orang tapi kena buat kerja-kerja kan. Maka golongan-golongan kedai ni duduk mesyuarat. Tapi bukan mungkin pak bagilah. Dia kedai-kedai ni mesyuarat, bincang sama-sama depa. Dia berkata kita ni sampai bila nak kena tipu dengan pemimpin ni? Pasal pemimpin ni maknanya manusia lah. Kedai buat kerja untuk manusia. Maka kedai kata kita buat kerja teruk, makan hal lekeh-lekeh kan? Kena maki, kena sepak, kena macam-macam. Tapi bos kita, manusia tadi ni bukan buat kerja apa-apa. Dia main, dia keh-keh kita, dia suruh buat kerja, dia relax. Lepas tu bila dapat untung pada pertanian, dia pergi jual, dia dapat makan, dia makan sedap-sedap, dia kaya. Kita ni susah. Sudah tiba maksudnya kita melakukan reformasi. Kedai ni kata. Maka tuan-tuan, ini dalam novel lah. Novel ni satira. Satira ni maknanya dia sindiran. Menarik lah. Kemudian kedai-kedai ni kata kita kena lawan dengan manusia ni. Pemimpin. Kita Quran dalam bahasa Arab kita kena faham. Rais, pemimpin ada dua maksud. Satu ulama, satu pemimpin politik. Ru'usakum, kepala kamu. Kadang-kadang merefer kepada ulama, kadang-kadang refer ke ahli politik. Baik. Tapi tak apa. Maka depa pun nak cakap dengan bos depa manusia ni, jadi tak sama laras bahasa. Maka depa hire seorang lelaki. Tu cerita dia. Depa panggil seorang lelaki manusia bincang dengan manusia ni, kata boleh tak hang wakil kami, hang jadi pemimpin kami untuk bercakap dengan manusia ni, tuan kami ni, bercakap bagi pihak kami. Maka tuan-tuan, dalam dialog cerita ni, manusia ni kata tak akan sekali-kali boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab memang tak boleh, selama-lamanya tak boleh. Sebab kita tidak akan saling memahami. Cuma ada dua syarat sahaja yang membolehkan aku boleh jadi pemimpin apa? Sama ada pemimpin ataupun ulama lah, antara dua tu. Apa dia syaratnya? Kadang-kadang maka kata manusia ni sama ada termahan kasar, tapi ini dialog dalam novel, saya kena sebut lah. Sama ada hampa ni kedai jadi pandai macam aku manusia, ataupun aku manusia jadi bodoh macam hampa kedai. Bila kita selaras, barulah kita boleh faham bahasa-bahasa sama-sama kita. Barulah aku boleh bercakap bagi pihak apa. Dialog nampak biasa tuan-tuan, tapi di universiti orang bincang tau cerita ni. Maknanya Taufik Hakim ni dia nak cerita pasal apa? Dia nak poli siapa? Adakah dia nak poli rakyat dengan pemimpin? Sebagai rakyat yang dia tak faham pemimpin ni susun mana-mana statement dia ni menyebabkan rakyat rasa pemimpin ni tak adil. Ataupun adakah merefer kepada golongan kebanyakan orang awam dengan para ulama yang kadang-kadang ada jurang. Kadang-kadang ulama sebut benda yang terlalu melangit, yang sampai orang awam rasa macam apa dia ni? Kadang-kadang ada ulama-ulama berceramah bercakap, dia ni bodoh, dia ni tak guna, dia ni sesat, dia ni kufur, dia ni bangsa. Maka orang awam yang masa tu mengalami dilema yang kami ni sibuk kerja tak, dan maka dia rasa macam apa orang agama ni kaki hukum orang, maka dia akan menjauhi. Dia mesti dah bincang dah benda ni kan. Maka menariklah. Dan ada orang bincang tentang laras bahasa. Bila orang itu disanjungi dalam bila orang itu terkenal dan disanjungi, kena tengok yang menyanjungi dia itu adalah kelompok manusia atau kelompok kedai. Benda tu tinggi sangatlah, tapi tuan-tuan boleh terima ni rasanya. Saya nak suruh tuan-tuan baca tadi buku tu. Satu perbincangan akademik yang tuan-tuan mungkin berbincang tak ada anak-anak sekolah pun. Maka hari ni kita boleh nilai masyarakat kita ni masyarakat level, maaf sebutlah orang akan marah ni, tapi level yang kata manusiawi tu ataupun himari tu, masyarakat kekeldaian itu ataupun masyarakat yang ada sifat insaniah itu. Saya bagi contoh, kalau datang video-video yang berilmiah, yang berilmu, berkonten yang fakta informasi, laku tak video tu dalam wakil manusia Malaysia ni. Dan kalau datang video-video yang lawak bodoh, yang aib, yang merepek, yang cerita pasal artis buat live dia jadi kata ke orang lah, bergaduh sama-sama artis lah apa lah. Video mana yang lebih viral? So kita boleh ukur masyarakat kita duduk di level mana. Orang yang bercakap merapu dengan orang yang bercakap fakta, mana yang
lebih terkenal di hati masyarakat Malaysia. Maka kita boleh ukur level kita masyarakat Malaysia ni level sebut. Novel tu bincang sampai tahap tu. Bagi saya ini satu perbincangan yang tinggi dan menarik. Banyak tuan-tuan ulama Islam tulis novel satira ni. Mantiq At-Tayr, Fariduddin Al-Atari, kemudian Ibn Tufail, Hikayat Hayy Ibn Akhzan, cerita Robinson Crusoe ataupun Tarzan, tiru contoh ni. Tentang manusia yang masuk ke hutan daripada bayi, dia membesar, dia belajar cara kehidupan dengan binatang, mak angkat dia. Tarzan tiru contoh ni dengan Robinson Crusoe. Kemudian di Malaysia ada Marwilis Haji Yusof, novel dia tajuk Perlombaan Kedua. Bagaimana Arnab dia yang tak puas hati kalah dengan kura-kura masa perlombaan pertama, dia minta repeat untuk perlombaan kali kedua. Maka dalam novel satira yang macam ni diperperli sifat-sifat manusia. Cukup menarik. Tapi hari ni kita kurang membicarakan benda tu, menyebabkan manusia hari ni jadi sombong dan ego, dan dia cuma menilai benda dengan literal sahaja, zahir sahaja. Baik, saya sambung. 845 dah dah boleh ke? Saya nak habis malam ni tu ya, sikit-sikit dah boleh ya. Baik. Saya nak pergi kepada azab hukuman depa ni. Okey. Yang ada buku, cuba tengok muka surat 133. Selepas 132. Selepas depa ni semua ni dah Nabi Hud dah fight, dah berdebat dengan depa macam sampai tahap Nabi Hud kata kiduni jami'a. Hampa duk kata apa kat aku, duk cocek kat belakang ni. Sekarang ni panggillah panglima hampa yang paling kuat. Hampa claim hampa ni bangsa yang kuat, yang fizikal yang kuat, semua hebat. Himpun semua ketua-ketua yang paling hebat abang kawasan ni semua, hadap aku seorang, kata Nabi Hud. Kiduni jami'a. Mai. Dia pun tak berani pergi. Tak berani pergi. Dia cuma ho-ho kat belakangnya. Itu cerita dia. Yang akhirnya dia tak mau dengar dia cakap Nabi Hud, maka dia berkata kepada Nabi Hud, sekarang jangan cakap banyaklah Hud, bomailah azab Tuhan telah betul. Dia cerita dia, tak nak piang tu. Maka bomailah ayat Al-Muzmus. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami, yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maka mereka bergembira kerananya. Awan ada 9 jenis. 8. Kalau tuan-tuan kaji awan ada 8 jenis. Ada 3 jenis. Jenis paling tinggi, sederhana dan rendah. Paling tinggi ada 3 jenis, sederhana ada 2 jenis, rendah ada 3 jenis. Yang paling tinggi nama dia Cirrus, yang paling rendah nama dia Stratus. Yang paling tinggi Cirrus, kemudian Cirrus Cumulus, Cirrus Stratus, kemudian Alto Cumulus, Alto Stratus, kemudian Cirrus Stratus dengan satu Nablo Stratus, Cumulus Stratus, bawah ni Stratus. Ini 8 jenis awan. Ulama Melayu dulu dia tahu 8 ni, cuma mungkin nama dia letak nama lain lah. Macam planet kan Rom dulu dia letak Neptune, nama-nama putih tu kan. Datang ulama Islam Empire Abbasiyah, dia kaji bintang, dia letak nama Zuhal, Zuhra, Mushtari. Ada maksud tu, Mushtari bermaksud yang membeli. Sebab planet ni dia suka menutupi planet lain. So dia seolah-olah membeli bayangan pada planet lain. Tapi Mushtari bahasa orang putih tak apa tau, nama orang lain. Sebab nama-nama planet orang putih ni adalah nama-nama dewa. Nama-nama planet dalam Melayu ni, dalam Islam ni, nama-nama peristiwa. Kenapa sebut Zuhal? Sebab cahaya dia membias cahaya daripada matahari ke planet yang lain. Zuhal, Zuhra. Menarik perbincangan tu. Okey. Begitu juga awan. Awan ini ada sumbangan kepada kita. Tak ada awan tuan-tuan nayang kita. Yang pertama, awan adalah filter yang kedua selepas ultraviolet. Bila cahaya matahari masuk direct, ada ultraviolet untuk tutup kita daripada kena radiasi matahari yang melampau. Tapi sekarang bila ultraviolet menipis lah, ozon menipis, ada lapisan kedua iaitu awan yang Tuhan jadikan untuk melindungi kita.
Satu. Yang kedua, pusat kajian cuaca nak menentukan cuaca, antara faktor yang paling penting yang dia tengok adalah awan. Awan tebal terang mana, nipis terang mana, maka dalam menentukan cuaca. Yang ketiga, orang yang nak berlayar, okey, nak tahu arah angin, lihat pergerakan awan, dan banyak lagi lah sumbangan awan kepada kita. Awan adalah satu objek yang ciptaan Allah yang Allah jadikan ayat tu naik, graviti tak ada lawan dia, walaupun dia ringan. Baik. So, 8 jenis awan tu dia ada dia punya maksud dia lah. Dia ada awan yang mengeluarkan petir, ada awan yang mengandungi hujan, ada awan yang cuci habuk-habuk, banyak yang 8 jenis tadi tu. Saya pun tak ingat habis semua. Ni cerita zaman dulu baca buku ni. Tapi tuan-tuan carilah, menarik perbahasan tentang awan. Kisah Nabi Allah ni pasal awan lah. Sebab maksudnya tadi, bila Quran nampak awan main kat mereka seronok gembira. Mereka kata, hadza, ini adalah awan yang mumtiruna, yang akan turunkan hujan kepada kami. Mereka seronok. Apa cerita sebenar ni? Nabi Hud beritahu akan datang ribut kepada hampa ni. Kalau hampa tak dengar cakap aku ni, tak beriman kepada Allah, maka mereka tak layan. Bila mereka tak layan, para ahli tafsir menyebutkan, tuan-tuan tengok muka surat 1-3, okey, yang peringat selepas surah Al-Aqaf tu. Okey. Yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar bahawa dia berkata, setelah mereka menolak seruan Nabi Hud dan tetap kufur, maka mereka diuji, diberikan kesengsaraan kemarau, tercekik oleh krisis kemarau, kesengsaraan selama 3 tahun. Kemarau 3 tahun. 3 tahun kemarau, tuan-tuan. Bayangkan punya dahsyat. Kalau kita sebulan panas pun, lah baru panas seminggu 2 minggu tak tahan lah. Kan? 3 tahun kemarau, sampai mereka benar-benar terseksa. Setelah mengalami keadaan sebegitu secara berpanjangan, mereka pun meminta kepada Allah agar dibebaskan daripada penderitaan tersebut. Dia minta kepada Allah. Minta kepada Allah pula. Kata tolak Allah. Mereka, tuan-tuan, kita dah bincang sebelum ni, Allah dia berkenal dah. Mereka bukan tak mau beriman kepada Allah, cuma mereka tak mau beriman kepada Allah sahaja. Mereka nak ada Tuhan-Tuhan yang lain juga. Itu cerita dia. Allah mereka faham, mereka kenal tapi tak faham. Sebab Allah adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Datang Nabi Allah nak suruh buang Tuhan yang lain, Allah saja Tuhan, yang lain bukan Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Itu bincang dia. Baik. Maka dia minta dekat Allah. Dengan cara macam mana? Yang menarik. Mereka panggil orang-orang penting dalam geng-geng mereka ni, orang soleh, so-called orang soleh, orang baik tapi berdosa, yang kita bincang tadi tu. Maka mereka sponsor orang-orang ni untuk pergi Mekah. Sebab masa mereka ni di mana? Di Yaman kan. So mereka bagi duit, hampa pergi Mekah. Di Mekah ada Kaabah. Mana Kaabah dah ada. Kalau bukan Kaabah, adalah binaan yang lain, tapi di tapak yang sama, Baitullah. Pergi di sana, tolong doa for us. Tolong doa untuk kami. Maknanya valid doa dah ada dalam zaman tu. Tolong doa kat kami, Ustaz. Kami dah doa sendiri, Tuhan tak terima. Tangan kami penuh dengan dosa. Tolong doa, Ustaz. Kena buat orang soleh. Itu cerita dia. Baik. Maka kaum Ad mengutuskan lebih kurang 70 orang ke tanah suci, ke Mekah, untuk pergi doa bagi turun hujan. Perangai yang kirim doa kat orang ni berbeza dah. Salah ke? Tak salah. Tapi jangan sampai kita sendiri tak doa. Sebab hanya kita yang faham kehendak kita, apa yang sedang kita hadapi dalam hidup. Orang lain tak faham. Yang faham kita ni Allah. Okay? Sebab tu jangan malu untuk doa minta kepada Allah. Pasal kita dia sendiri je yang faham. Ya. Mereka berangkat bersama Muawiyah bin Bakar ke Mekah. Lalu mereka singgah di luar Mekah dan tinggal di sana selama sebulan. Sebelum sampai ke Mekah, terang-terang nak masuk Mekah, mereka singgah satu kawasan yang sempadan di Mekah. Mereka rehat sah. Sebab saat lagi masuk Mekah tak boleh mampu dah. Orang Arab sekarang sampai sekarang pemahaman macam ni. Saya seorang kawan dulu, orang Arab Saudi lah, memang buat cuti sem pergi siap. Kena faham lah, pergi siap takkan nak pergi mengaji kita. Faham sendiri lah. Bila kita tanya dia, kita tak apa, nanti balik pergi Ngau, aku pergi buat umrah, selesai lah. Dia faham dulu. Pemahaman tu boleh padam dulu kan. Memang Allah ada hak nak padam, nak hapus. Tapi jangan kita faham macam tu, no? Mudah sangat ni. Tapi depa ni pun tuan-tuan, depa tinggal di sebelah nak masuk Mekah, depa berhenti saat rehat selama sebulan.
Apa dia buat? Mereka meminum khamar. Minum apa? Sebab apa? Saat lagi masuk Mekah tak boleh dah. Maknanya kenapa tak boleh? Nak minta doa lagi kat Tuhan ni kena bersih lah. Law ni sebelum kita masuk Mekah, kita habis siap. Nak buat apa buat siap. Tu orang kata bila nak pergi Mekah, nantilah nak pencin. Kenapa? Law nak buih duduk buih-buih. Esok pencin, esok bawa kopi lah. Kan? Allah nak buih duduk buih-buih. Ni perangai dia dah kat kaum dah. Kita habis duduk arak, nak buat jahat apa buat siap. Saat lagi masuk Mekah, tak ada jahat dah. Nak minta doa ni. Maka mereka pun duduk minum khamar. Setelah lama di sana, maka Muawiyah merasa kasihan terhadap kaumnya, namun dia merasa malu untuk menyuruh mereka kembali. Lalu dia datang Muawiyah ni syair. Muawiyah ni ketua mereka. Baik, sambung. Ketika itulah mereka tersedar akan tujuan mereka ke tanah suci. Okay. Mereka terus pergi ke tanah suci untuk mendoakan bagi kaum mereka. Salah seorang di antara mereka iaitu adalah Qail bin Inas. Ini cerita Qail bin Inas sebenarnya. Cerita macam ni. Daripada lepak lama ni arak sampai lupa diri, Muawiyah yang kata ketua mereka ni nak halau tak agama, nak marah tak agama. Maka dia beri syair. Dalam versi yang Arab dia tulis syair tu. Ya, maka bila kaum dengar ni yang 80 orang ni kan, kita lupa kita nak objektif. Maka mereka pun mula dah berpakaian, packing balik baju semua, nak masuk Mekah. Bila dah masuk Mekah, seorang lelaki on the way nak masuk Mekah tu, seorang lelaki Allah Ta'ala buka hijab untuk dia. Nama dia apa? Qail bin Inas. Qail bin Inas ni. Semua orang berdoa sekat Mekah tu, berdoa agar jangan bagi tolonglah ya Allah, hantar hujan pergi ke Yaman, kampung kami. Sebab kampung kami kemarau 3 tahun dah cerita dia ni kan. Maka doa lah, doa. Dalam ramai-ramai doa tu disebut oleh Ibn Katsir, ada seorang lelaki nama dia Qail bin Inas. Dia nampak Tuhan buka hijab. Apa dia nampak? Tuhan memperlihatkan kepada Qail bin Inas ini 3 jenis awan. Dalam ramai-ramai doa tu, salah seorang Tuhan buka bagi dia nampak. Dia doa tu, dia doa nak apa? Dia doa nak awan. Dia doa nak awan. Sebab dia faham dengan awan itu akan jadi hujan. Maknanya pemahaman sains tentang hujan main daripada awan dah ada dalam zaman tu. Okay? Maka dia minta awan. Baik. Maka Tuhan menampakkan untuknya, siapanya? Qail bin Inas. 3 jenis awan, iaitu awan yang berwarna putih, awan yang berwarna merah, dan awan yang berwarna hitam. Dalam 8 awan yang saya sebut dari awal itu, memang ada warna-warna tu. Cuma saya tak ingat yang mana yang nak match dia. Kemudian terdengar suara. Qail bin Inas ni macam terdengar bisikan. Okey, yang menyeru, pilihlah untuk dirimu sendiri dan juga kaummu dari 3 awan tersebut. Maknanya dalam proses ini dia ada khiyar, ada pilihan option. Maka seolah-olah benda ni orang tak nampak, dia nampak. Bila dia minta nak awan, maka mai harmonisasi dekat dia kata, mai bisikan kat dia kata, dia nampak 3 jenis awan, putih, merah, hitam. Maka macam mai ilham kat dia, suruh dia pilih nak awan warna apa untuk be sent to his hometown. Kan? Maka ialah kita manusia, dia cuma menilai berdasarkan ilmu dia lah. Ilmu dia apa? Awan yang ada ayat ni awan hitam, pokok hujan ni awan gelap kan. Maka dia pun menjawab, aku memilih awan hitam kerana ialah yang paling banyak mengandungi air. Pasal itulah manusia, dia cuma pilih apa yang dia faham saja. Lebih pada tu dia tak tahu. Manusia kita tak tahu banyak benda, tuan-tuan. Baik. Kemudian dia telah pilih awan hitam. Baik. Lalu Allah Ta'ala mengirimkan awan yang dipilih oleh Qail bin Inas tadi itu, yang sesungguhnya merupakan azab kepada kaum Ad, sehingga mereka keluar dari suatu lembah yang dikenali dengan lembah Al-Muiz. Ketika mereka melihat gumpalan awan hitam itu berarak-arakkan di angkasa, mereka bergembira. Bawa ayat tadi itu, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Bila awan itu sampai, dia penepuk tunggu dia, awan gelap dah sampai. Di sini Mekah, tergina dia pilih awan hitam. Awan yang tadi itu kata edukasi dihantar Tuhan ke Yaman. Orang Yaman ni duk tunggu keputusan. Ulama-ulama daripada doa ni apa cerita ni?
tiba-tiba nampak awan hitam mai. Maka mereka pun seronok disebutlah Quran tadi ni, mereka seronok, nah, bergembira. Dia kata tu dia dah mai dah. Dia ejek pula Nabi Hud. Dia kata mana dia Hud Tuhan hang yang kata Nabi Hud Allah juga. Dia perlu minta dekat Allah juga, tetapi pemahaman tentang Allah itu berbeza. Maka mana dia Hud? Mana kuasa hang? Hang kata kemarau lapar, tengok kami bila majlis ulama pergi doa. Maisatnya mereka bergembira, kata dia kasi mereka keluar di tengah-tengah lembah berseronok, bergembira ni pasal dapat doa dia termakbul, doa dia buka. Maka mainlah awan hitam itu. Tapi kata Allah, awan itu bukanlah awan yang sepatutnya dia bergembirakan, kerana awan itu berupa azab. It's always ada signs, ada tanda. Tuhan buat apa pun atas dunia ada alamat. Alamat tanda apa? Tanda sayang kat kita. Alamat nak hujan, pokok hujan. Alamat nak ribut, orang kapal dia bertalah pembentukan awan. Dia faham, saya tak faham tapi dia bercerita kat saya lah. Ada pembentukan awan tu dia faham lah. Ini akan ribut sekali lagi. Semua benda akan ada alamat, menandakan Tuhan sayang, nak suruh kita prepare. Bahkan sampai nak mati pun ada alamat kan. Ada alamat tu sebab Tuhan sayang kat kita. Maka alamat itu depa salah faham, depa sangka rahmat untuk depa. Rupanya azab dan bala untuk depa. Sedang depa gembira itu. Sebab tu Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Keliling kita ni trend dengan taik bintang, dengan planet, dengan macam-macam asteroid, meteor semua ni. Trap keliling kita ni, tak selamat kita ni. Tapi kita tak tahu macam mana yang Nabi tahu. Nabi kata kalau hamba tahu macam mana aku tahu, ketawa hamba akan kurang, menangis hamba akan banyak. Maka tuan-tuan, bismillah, setelah jawab sikit kan. Maka mereka bergembira, tengah-tengah dia seronok je. Okey. Maka bila awan hitam tu mai atas depa keluar menari. Seronok ni menari, buat pertunjukan seronok pasal nak saginah hujan. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Macam tu kan. Kalau seronok ni, maka orang yang pertama kali menyaksikan apakah yang terkandung dalam awan hitam tadi itu dan mengetahuinya awan hitam itu bukanlah rahmat, tetapi sebaliknya something else, iaitu gumpalan pusaran angin. Dia nampak dia ialah seorang wanita yang the second orang yang Tuhan bukakan hijab bagi dia nampak. Siapa namanya? Fahda. Yang kasih kata nama dia Fahda. Tengah duk gembira menari kukik-kukik tu, bawa awan hitam ni, Fahda ni kali ni atas, dia nampak something. Dan bila dia tengok itu, hal itu ternampak jelas olehnya. Tengah duk menari ni tak sedar, dia kali-kali ni atas, dia nampak something dekat awan tu. Maka ketika dia melihat benda itu, dia Fahda itu pun menjerit histeria sehingga dia jatuh pingsan. Dia tengok, dia terkejut, dia menjerit histeria dan jatuh pingsan dah. Maka orang pun mengubati dia lah. Dalam ni kata, apabila dia tersedar, mereka pun bertanya kepadanya, "Wahai Fahda, apakah gerangan yang kamu lihat itu?" Maka jawab Fahda, "Bulan depan mai kuliah tuan." Ya tak? Pasal panjang lagi lah. Bismillah, saya kata. Apa yang Fahda tengok bulan depan lah. Pasal cerita ni panjang lagi. Saya ingat saya nak habis, tapi saya tengok macam banyak kosong air. Fahda ni tengok, dia pingsan. Benda apa yang dia tengok, apa jadi lepas tu, kita akan sambung bulan depan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ihdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma la taj'al fi wala ma'ana wa matma'una shaqala maqdara wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.